Apa hal dengan kes Nik Elin ni? Dia macam ni, kes Nik Elin ni dia cabar kat Mahkamah Persekutuan. Dia nak katanya bahawa kesalahan enakmen jenayah syariah 2 ni menjerak, kalau ingat lagi ni masa Kelantan dia luluskan undang-undang dikatakan sebagai undang hudud dan takzir tu. Ni bukan jenayah yang pasal haluat dan sebagainya. Ini yang enakmen jenayah syariah 2 yang pasal hudud dan takzir. Dan Nik Elin nak katakan bahawa kesalahan-kesalahan jenayah itu ada juga sebenarnya disebutkan dalam kanun kesiasaan. Dan dia nak katakan bahawa tak bolehlah kesalahan yang sama ada dalam dua set undang-undang, dan ia seolah-olahnya tidak adil lah. Dan juga benda itu adalah bercanggah dengan prinsip undang-undang dan bersalahan dengan Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan bahawa undang-undang jenayah ni sebenarnya adalah kuasa persekutuan. Kita kena faham basic tu dulu. Kemudian yang keduanya, dia macam ni, dia kes tu difailkan tahun lepas lagi. Notis usul tu pada bulan 5 2022. Jadi saya tak setuju kalau kita nak ambil angle politik, nak katanya bahawa siapa Perdana Menteri masa ketika itu, siapa Menteri Agama ketika itu. Sebabnya siapa Perdana Menteri dan Menteri Agama pun dia tidak terikat dengan apa sahaja yang ingin diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan nanti. Dia bukannya dia boleh call hakim, ni hakim jangan buat keputusan yang bla bla bla, tak boleh. Jadi kalau kita nak main politik, maksudnya tahun lepas masa bulan 5 2022, Perdana Menterinya bukan Anwar Ibrahim, Menteri Agamanya bukan Dr. Naim. Jadi adakah kita nak katanya bahawa Perdana Menteri dan Menteri Agama pada bulan 5 2022 itu adalah bersalah kerana apabila Nik Elin mencabar undang-undang jenayah syariah ni? Tak boleh. Jadi saya sarankan hentikan isu politik pasal benda ni. Kita pergi kepada next stepnya, macam mana nak selesaikan benda ni. Tapi tak apalah, Mahkamah Persekutuan dia akan buat keputusan. Apa saja keputusannya nanti, dia berbalik kepada adakah kita ataupun ahli parlimen boleh membuat apa-apa tindakan tentang hal ini. Jawapannya boleh, iaitu sekiranya perlu, pindaan perlembagaan boleh dibuat untuk mengharmonikan perkara ini. Apatah lagi sekarang ini kerajaan perpaduan pun mempunyai lebih 2/3, dan kalau tambah lagi kalau pihak pembangkang pun menyatakan bahawa mereka bersetuju untuk memindah perlembagaan bagi memberi kuasa kepada kerajaan negeri menggubal undang-undang jenayah berkaitan dengan syariah tanpa had, maka buatlah perbincangan tentang perkara tersebut. Dan benda tu janganlah sampai nak kena kita mainkan isu macam nak pergi demonstrasi ke apa, benda tak selesai. Dan itulah sebabnya bila nak buat sesuatu undang-undang, dia kena ada strategi. Sebab itu dulu masa isu 355 dulu, sebenarnya dah ada pun roadmap bagaimana kita nak meminda Akta 355 itu. Dia kena kepada satu jawatan kuasa, ada orang persekutuan, ada orang negeri, ada gabungan dua-dua parti politik ini berbincang bersama dengan wakil program negara, dan dah ada roadmap dah. Selepas kita bersetuju apa yang kita nak pindah, contohnya kita nak naikkan had sebatan itu kepada 100 sebatan sebagai contohnya, dan kita buat step by step. Kita dapatkan perkenan Majlis Raja-Raja. Jadi bila benda tu dibuat step by step, Majlis Raja-Raja dah setuju, kemudian barulah boleh kita bawa kepada ahli-ahli parlimen bincang, bagi tahu, buatlah sikit pre-council antara dua-dua pihak. Jadi barulah bila berbuat perbentangan di parlimen tu nampak mudah. Tapi ketika itu apa yang berlaku ialah tiba-tiba ada members private bill oleh Marang. Bila dah bentang, tiba-tiba tarik balik. Lepas tu benda tu senyap. Lepas tu pergi buat demonstrasi. Apa cerita? Jadi sebab itu benda yang macam ni dia tak boleh buat dengan sebab kita nak menang politik. Jadi inilah akibat dia. Jenayah syariah 2 tu dia buat saja tanpa mengambil kira efek yang akan boleh berlaku. Takkan mereka masa buat undang-undang tu dia pun tak terfikir satu hari nanti memang akan ada orang mencabar. Jadi sebab itu kita kena santuni semua stakeholder yang berkaitan dengan undang-undang syariah dan juga undang-undang Islam ni, termasuk Majlis Raja-Raja, dan kena buatlah bentuk jawatan kuasa yang berfikir secara spesifik tentang perkara tersebut. Dan benda tu perlulah ada strategi dan roadmapnya, dan kena ikut. Dia tak boleh ada satu niat, aku nak menang, aku nak skor gol. Itu jadi yang boleh jadi macam ni. Sebab itulah dengan cara demonstrasi ke hantar memorandum ke apa tak selesai. Sepatutnya kedua-dua pihak kena berbincang. Tak kiralah wakil daripada Kerajaan Perpaduan maupun wakil daripada Perikatan Nasional duduk berbincang tentang khusus isu ni. Dia tak boleh kata mai benda tu dekat luar, sebab benda ni complicated. Dan bincang macam mana nak selesaikan, apatah lagi kalau melibatkan pindaan perlembagaan. Jadi atas faktor itulah saya sarankan
roadmap dan juga jawatan kuasa teknikal berkaitan dengan isu undang-undang jenayah syariah ini perlu dibuat semula, dan janganlah kita bermain politik dalam perkara ini. Wallahualam.